Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel, tentunya channel yang terbaik dengan informasi yang terbaik. Masih lagi bercakap tentang Sanusi, kali ini satu perkara yang paling menarik perhatian kita semua. Kamu cerca raja, itu nasib kamulah, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan terlibat dalam kes Menteri Besar sementara Kedah Muhammad Sanusi Maknur yang sedang menghadapi pertuduhan mahkamah. Menurutnya, pembangkang telah hilang modal sehingga mengaitkan dirinya dengan kes Sanusi. Hari-hari Perdana Menteri dicecah, dimaki dan dihina. Saya tidak ambil tindakan, tidak suruh notis atau polis ambil tindakan, kata Anwar Ibrahim. Tapi cerca dan singgung raja itu nasib kamulah. Jadi yang buat laporan polis Dewan Diraja Selangor. Bolehkah Dewan Diraja Selangor membuat laporan polis tanpa perkenan Sultan? Tidak, kata Anwar Ibrahim. Ini satu perkara yang paling menarik perhatian kita semua. Rupa-rupanya di sebalik laporan polis yang dibuat oleh Dewan Diraja Selangor, ada yang menarik perhatian kita semua. Yaitu Anwar Ibrahim kata, apabila Anda cerca dan singgung raja, itu nasib kamulah, kata Anwar Ibrahim merujuk kepada Sanusi Maknur. Anwar juga kata, yang buat laporan polis ialah Dewan Diraja Selangor, bukan Anwar Ibrahim, bukan saja orang-orang rakyat tempatan atau rakyat biasa, tetapi juga Anwar Ibrahim bertanya, bolehkah Dewan Diraja Selangor membuat laporan polis tanpa perkenan Sultan? Kerana Dewan Diraja Selangor yang kita ketahui ialah satu dewan yang mana dinaungi oleh Sultan Selangor itu sendiri. Jadi, jawapan kepada persoalan, bolehkah Dewan Diraja Selangor membuat laporan polis tanpa perkenan Sultan? Jawapannya, tidak. Jadi, nasib kamulah Sanusi kerana cerca dan singgung raja, kata Anwar Ibrahim. Kemudian, Pesuruh Jaya PAS Selangor pergi jumpa Sultan Selangor minta ampun. Tuanku Tita, kes belum selesai. Maka, Ketua Polis Negara buat kenyataan Sanusi ditangkap dan didakwa. Apa pula salah Perdana Menteri kali ini, kata Anwar Ibrahim. Pembangkang dah tak ada modal. Kamu ni cakap tanggunglah. Hebat sangat kan, kata Anwar Ibrahim selepas merasmikan Majlis Sentuhan Kasih Desa Selangor dan mini karnival usahawan desa di Stadium Sungai Besar, Sebak Bernam. Sanusi dituduh di mahkamah pada 18 Julai lalu atas dua pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan pertuduhan kerajaan perpaduan, penubuhan kerajaan perpaduan. Mengikut kedua-dua pertuduhan, Sanusi didakwa telah melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dengan menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Jenari itu dituduh melakukan kedua-dua kesalahan terbabit di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara Gombak dekat Kuala Lumpur pada 11 malam 11 Julai lepas. Kedua-dua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Sama yang membawa hukuman denda sehingga RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Sanusi bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan terhadapnya dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Nur Rajia Madzin dan Hakim Osman Effendi Muhammad Saleh. Kedua-dua hakim membenarkan Sanusi diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin bagi setiap pertuduhan dan mengarahkan tertuduh tidak membuat sebarang komen berhubung kes sehingga kes berkenan selesai serta menetapkan 4 Oktober untuk sebutan kes bagi serahan dokumen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu kali ini yang paling menarik.
kamu cercar raja, itu nasib kamulah, kata Anwar Ibrahim. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tun Mahathir sekali lagi melakukan tindakan yang paling luar biasa. Dulu Mahathir tinggalkan UMNO kerana tak suka dengan Najib. Selepas itu Mahathir dipecat daripada Parti Bersatu kerana mereka bertelagah dengan Muhyiddin berkaitan dengan Parti Bersatu. Akhirnya Mahathir tubuhkan Pejuang. Keluar lagi daripada Parti Pejuang kerana beberapa isu yang juga mengaitkan kepimpinan. Selepas itu, beliau bersama lagi dengan parti tertentu dan mula pula menubuhkan proklamasi orang Melayu. Mahathir hari ini membuat tindakan yang paling mengejutkan. Parti yang selama ini beliau sangkal, parti yang selama ini beliau kutuk, parti yang selama ini beliau kata parti yang macam-macam lah, dengan dakwaan yang macam-macam, ada yang pedas, ada yang sakit, ada yang memalukan dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin di parti itu dia macam-macam dia pergi dakwah. Akhirnya Mahathir sendiri muncul di pentas PAS, mahu PN sapu bersih dalam PRN. Ini satu kejutan besar dan kita sudah dapat melihat siapa Mahathir yang sebenar-benarnya. Dia mahu bersama dengan parti tertentu kerana dia mahu dilihat berpengaruh dan berguna di parti tersebut. Kalau dia bersama dengan mana-mana parti yang lain, beliau tidak lagi dilihat relevan. Tapi oleh kerana beliau seakan-akan penting di dalam Perikatan Nasional, dia bersamalah dalam Perikatan Nasional. Tapi sejauh mana Mahathir dapat menjadi tonik kemenangan kepada Perikatan Nasional, seperti mana beliau menjadi tonik dalam Pakatan Harapan pada tahun 2018, kita pun tak dapat pastikan. Namun dari segi pemerhatian saya sebagai pemerhati politik bebas, saya fikir kehadiran Mahathir di dalam Parti Perikatan Nasional sebenarnya tidaklah memberi kesan yang besar. Kerana para pengikut Mahathir yang sebelum ini menyokong beliau, kelihatan tidak akan mengikut Mahathir menyertai PAS, menyertai Parti Bersatu, atau menyertai mana-mana pakatan dalam Perikatan Nasional. Kerana mereka dah tahu dan mereka sebenarnya tidak sehaluan dengan Perikatan Nasional. Jadi, siapa yang dibawa oleh Mahathir untuk menyertai, untuk menyokong Perikatan Nasional? Jangan-jangan para penyokong tegar Mahathir Mohamad akan dapat melihat bahawa Mahathir Mohamad sebenarnya berpolitik atas agenda sendiri dan menyokong pula Pakatan Harapan. Bagi Anwar Ibrahim, dia tidak akan takut dengan apa yang Mahathir lakukan ini. Kerana sudah dilihat, Mahathir telah ditolak oleh rakyat semasa pilihan raya PRU baru-baru ini, sehingga kan semua parti yang diwakili oleh Parti Pejuang telah pun kalah teruk, sehingga semuanya tidak menang, tidak dapat lagi wang cagaran atau deposit mereka. Jadi saya fikir walaupun Mahathir mahu PN sapu bersih, itu mungkin angan-angan yang matjenin semata-mata. Membuat kemunculan pertama di pentas Perikatan Nasional, bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad malam tadi menyeru pengundi agar memberi kemenangan kepada gabungan itu dalam PRN akan datang. Dia yang bercakap di hadapan ribuan hadirin di Stadium Sultan Muhammad ke-4, Kota Baru, Kelantan, berkata PN perlu menyapu bersih dan menang di ke-6 negeri terbabit. Tak tahulah kenapa Mahathir mahu Perikatan Nasional menang. Adakah ada kepentingan untuk beliau? Kita pun tak tahulah. Kita akan ada PRN, ada 6 negeri, kata beliau. Saya harap dapat sapu bersih. Kita semua orang Melayu, ramai yang berkata orang Melayu berpecah dan tak mungkin bersatu. Tapi malam ini kita dapat lihat pemimpin Parti Melayu berkumpul di sini, kata beliau. Yang saya hairan, siapa sebenarnya yang selalu cakap Parti Melayu, orang Melayu berpecah? Anwar tak pernah kata, tapi Mahathir lah yang selalu mencanangkan perkara tersebut.
Dia kata orang Melayu berpecah, orang Melayu perlu disatukan dalam proklamasi Melayu. Jadi dia mencanangkan perkara itu seakan-akan mengena diri sendiri. Walau bagaimanapun, kita memuji tindakan Mahathir kerana walaupun sudah terlalu tua, tapi masih lagi menguatkan diri untuk cuba mahu mengalahkan Anwar Ibrahim. Mahathir kata suatu masa dulu kita digelar harimau Asia. Hari ini sudah jadi kaki stokrasi. Yalah, kita tengoklah nanti sejauh mana Mahathir membawa kemenangan kepada Perikatan Nasional, ataukah dengan kehadiran Mahathir Mohamad di dalam Perikatan Nasional akan lebih membawa kerosakan terhadap parti itu. Mahathir ini sudah 3 kali melompat. Dia bolehlah digelar sebagai Raja Kaki Lompat Gabungan. Betul kan? Dulu dia Gabungan Barisan Nasional. Selepas itu ikut pula Gabungan Pakatan Harapan dan juga Bersatu. Akhirnya hari ini dia ikut lagi Perikatan Nasional. Tak tahulah lepas ini nak lompat di mana lagi. Semoga dia tak sempatlah mencipta kontroversi yang seterusnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. 3 jam, 4 jam, 5 jam selepas Anwar Ibrahim saman Muhyiddin Yassin, ini yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Pertama sekali, apa komen Anda apabila Anwar Ibrahim menyaman Muhyiddin Yassin 200 juta? Karena sebelum itu, Muhyiddin kata dia yang akan menyaman Anwar Ibrahim. Tetapi sehingga ke waktu konten ini dibuat, saya belum lagi melihat atau nampak atau mendapat maklumat daripada mana-mana media yang mengaitkan Muhyiddin menyaman Anwar Ibrahim dengan jumlah tertentu atau dengan perkara yang lebih tepat. Namun demikian, Anwar Ibrahim pula yang menyaman Muhyiddin dan menyatakan supaya Muhyiddin memohon maaf dalam masa 24 jam selain tanpa bersyarat dengan nilai 200 juta. Itu sebabnya netizen sibuk meramal bahawa kalau Muhyiddin kalah dalam pertuduhan kali ini, mereka meramalkan Muhyiddin akan jadi muflis dan bankrupt. Dan apabila Muhyiddin jatuh muflis dan bankrupt kerana tak mampu bayar RM 200 juta itu, beliau akan bakal kehilangan kerusi Parlimen Pagoh dan dia tidak akan dapat lagi menjadi Perdana Menteri sehingga beliau dilepaskan daripada kebankrapan tersebut. Itu pun kalau Muhyiddin Yassin kalah di dalam saman tersebut. Kerana kalau Muhyiddin tak mampu bayar 200 juta itu, maka beliau boleh diisytiharkan sebagai orang yang bankrupt, muflis dan secara langsungnya kehilangan kelayakan untuk menjadi ahli parlimen maupun apa-apa jawatan dalam politik. Namun, dengan beraninya, selepas beberapa jam Anwar Ibrahim menyaman Muhyiddin Yassin, Muhyiddin kata, saya tak bersalah, kita jumpa di mahkamah. Bagus. Inilah yang kita tunggu, keputusan seperti inilah yang kita tunggu. Yaitu kebenaran ditentukan di mahkamah. Kerana sekarang ini, media sosial masih boleh diharap, tetapi amat-amat meragukan. Hanya mahkamah yang boleh kita percayai dan boleh menilai, memberitahu kepada kita siapa yang betul, siapa yang salah. Kalau dalam media sosial ni, biasalah. Makin sedap, makin orang suka. Makin panas, makin orang suka. Ditambah garam, ditambah Ajinomoto supaya lebih sedap. Ditambah dengan cili, apinya, belacannya, macam-macam. Supaya lebih sedap dan lebih disukai ramai beritanya. Jadi itu sebabnya saya setuju Muhyiddin Yassin teruskan menerima saman Anwar Ibrahim itu dan jumpalah di mahkamah nanti. Apa pendapat kamu semua? Adakah Anda setuju dengan saya supaya Muhyiddin perlu berada di mahkamah? Dan dengan itu, risiko besarnya ialah kalau Muhyiddin kalah, dia akan kehilangan. Mungkin kehilangan Parlimen Pagoh kerana
200 juta itu bukan sedikit, jumlah yang sangat besar untuk dibayar. Kalau Anwar Ibrahim kalah, paling-paling pun beliau perlu membayar kos guaman. Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan beliau tidak bersalah dan bersedia untuk berdepan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Mahkamah berhubung isu pelupusan hutang Peneroka Felda. Pengurusi Perikatan Nasional PN itu berkata, beliau tidak takut Anwar Ibrahim walaupun disaman sebanyak 200 juta. Hari ini saya dapat berita Anwar Ibrahim saman saya 200 juta. Tidak lain tidak bukan, ia membabitkan isu Peneroka Felda. Kata Muhyiddin, saya tidak gentar berdepan Anwar, tidak mengapa. Biar kita pergi mahkamah karena saya tidak bersalah, kata beliau. Terdahulu, Anwar menuntut Muhyiddin meminta maaf dan membayar pampasan 200 juta kerana menjejaskan reputasi beliau berhubung dakwaan fitnah membabitkan isu pelupusan hutang Peneroka Felda. Melalui jawapan terhadap surat tuntutan Muhyiddin menerusi firma guamannya, SN Nair and Partners menyatakan Anwar akan memulakan tindakan undang-undang terhadap bekas Perdana Menteri itu jika tidak menerima apa-apa maklum balas yang memuaskan dalam tempoh 24 jam daripada tarik surat jawapan berkenaan. Surat jawapan terbabit dialamatkan kepada firma guaman Tuan Rosli Dahlan Sravenan Partnership yang mewakili Muhyiddin. Mengulas lanjut, Muhyiddin turut menegaskan Anwar tidak faham untuk membezakan antara penghapusan hutang dan suku. Tak tahulah siapa yang tak faham di sini, adakah Muhyiddin ataupun Anwar Ibrahim. Kita tunggulah nanti. Siapa yang tak faham dan siapa yang salah, kita tunggu di mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan daripada mahkamah yang menggemparkan Muhyiddin Yassin dan tentunya parti di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin, yaitu Parti Bersatu. Keputusan di mahkamah ini adalah keputusan muktamad yang paling mengecewakan Muhyiddin, Bersatu, dan tentunya orang yang kena tuduh, yaitu OKT, yaitu Wan Saiful Wanjan. Apabila beliau gagal mengenepikan kes rasuah RM6.9 juta. Bayangkan, beliau kalah di mahkamah dalam permohonan untuk mengenepikan dua pertuduhan rasuah 6.9 juta. Bravo, bravo, bravo. Tahniah kepada Mahkamah Malaysia kerana tidak mudah terpedaya ataupun tidak memberikan keputusan yang sebaliknya. Bekas Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wanjan, gagal dalam permohonannya untuk mengenepikan dua pertuduhan rasuah RM6.9 juta membabitkan program Jana Wibawa ataupun Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputra Berwibawa, Jana Wibawa, di Mahkamah Session di sini pada Jumaat. Ini makna apa? Hakim-hakim yang mendengar permohonan tersebut dapat melihat bahawa pertuduhan ini mempunyai asas dan tidak boleh dibatalkan. Apa yang dilihat oleh hakim ialah kes ini kukuh dan mempunyai jalan cerita dan ada kes yang kukuh. Jadi tidak akan dibebaskan atau diketepikan. Kalau kes itu memang meragukan, kalau kes itu memang tak kukuh, kalau kes itu tiada jalan ceritanya, tiada cukup siasatan, tiada cukup bukti, pasti hakim akan menilainya dan akan membebaskan Wan Saiful Wanjan. Namun oleh kerana ada kes yang kukuh, ada bukti-bukti mungkin yang telah ditunjukkan dan menunjukkan ada ciri-ciri, ada perkara yang perlu dibicarakan, maka itu sebabnya Wan Saiful Wanjan gagal di dalam permohonan beliau untuk mengenepikan dua pertuduhan rasuah RM6.9 juta ini. Jadi yang di luar sana yang tak setuju dengan keputusan ini, anda mungkin sedang menghina mahkamah yang ada di Malaysia, menghina keputusan hakim, menghina keputusan mahkamah. Jadi terima sajalah bahawa mahkamah atau hakim dapat melihat bahawa kes ini adalah kes yang kukuh. Hakim Rozina Ayub memutuskan demikian selepas mendengar hujahan tambahan daripada Peguam Amir Hamzah Arsyad yang mewakili ahli Parlimen Tasik Gelegur itu dan responden oleh Timbalan Pendakwa Raya Rashidah Murni Azmi dan Muhammad Afif Ali. Permohonan pihak pembelaan ditolak.
maka prosiding seterusnya dijalankan sebagaimana yang dijadwalkan sebelum ini, kata Hakim. Mahkamah menetapkan perbicaraan kes dibuat selama 8 hari bermula 25 hingga 27 Mac, 29 hingga 30 April tahun depan dan 20 hingga 22 Mei tahun depan, kata Rosina lagi. Beliau berkata pada 1 Disember depan, mahkamah tetapkan untuk pengurusan kes tersebut. Semasa prosiding, Rashida Murni berkata seramai 27 saksi akan dipanggil untuk memberi keterangan. Beliau turut mengesahkan bahawa semua dokumen telah diserahkan, namun senarai saksi akan dibekalkan dalam masa terdekat. Pada 29 Mei lalu, Wan Saiful memfailkan permohonan untuk membatalkan 2 tuduhan itu dengan alasan pertuduhan dikemukakan ke atasnya adalah cacat. Semasa hujahan, Amir Hamzah berkata 2 pertuduhan terhadap anak guamnya adalah cacat kerana tidak menyatakan secara khusus tarikh kesalahan dilakukan. Ia hanya menyebut sekitar bulan tertentu tanpa mengemukakan butiran yang lengkap bagi kesalahan yang dipertuduhkan terhadap anak guam saya, kata beliau. Pada peringkat ini, kami tidak memohon anak guam dibebaskan dari pertuduhan, tetapi mahkamah mempunyai kuasa untuk meneliti sama ada pertuduhan itu teratur mengikut peraturan dalam KTJ. Bagaimanapun, Rashida berkata kedua-dua pertuduhan berkenan tidak cacat. Sebaliknya jelas dan boleh difahami. Seksyen 153 Kanun Tata Cara Jenayah KTJ menyatakan tarikh dan masa hendaklah dinyatakan dalam pertuduhan. Bagi pertuduhan pertama, masa telah dinyatakan iaitu sekitar April 2022. Manakala pertuduhan kedua, masa dinyatakan Julai hingga September, katanya. Beliau berkata pihak pembelaan juga telah dibekalkan dengan dokumen serta notis yang mencukupi bagi membolehkan mereka menyediakan pembelaan. Selain itu, Rashida Murni berkata permohonan tertuduh adalah tidak berasas dan pramatang kerana saksi-saksi pendakwaan masih belum memberikan keterangan. Mengikut pertuduhan, Wan Saiful Wanjan didakwa meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu syarikat Nepturis Sdn Bhd mendapatkan projek Central Spine Road serti ke persembahan Lebuh Raya Pantai Timur daripada kerajaan Malaysia secara praklayakan yang jumlah keseluruhannya RM232 juta. Wan Saiful juga dituduh menerima bagi dirinya suapan wang tunai berjumlah RM6.9 juta melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya, iaitu WSA Advisory Group Sdn Bhd daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik syarikat Nepturis Sdn Bhd sebagai upah membantu syarikat Nepturis mendapatkan surat setuju terima bagi projek itu. Beliau didakwa melakukan kedua-dua perbuatan itu di Royal Lake Club, Taman Tasik Perdana di sini pada April 2022 dan di CIMB Bank Berhad, Cawangan Bukit Tunku, Taman Tunku, Bukit Tunku di sini pada 8 Julai 2022 hingga 30 September tahun 2022. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang paling mengejutkan sekali hari ini kepada Malaysia. Isu berkaitan dengan hutang Felda 8.3 bilion yang telah diselesaikan oleh pentadbiran Anwar Ibrahim yang turut dikatakan oleh Muhyiddin dia pun selesaikan. Akhirnya ini pendedahan terkini yang anda wajib share kepada semua orang dan pastinya ia akan menggentarkan lagi Muhyiddin Yassin. Hari ini daripada Harapan Daily menulis Setiausaha Sulit Kementerian ataupun bekas Ketua Setiausaha Sulit KSUSK kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Marzuki Muhammad mengakui bekas Perdana Menteri itu tidak sempat menyediakan geran tahunan kepada Felda selepas melupuskan hutang peneroka. Saudara-saudara sekalian, dengan ini SUSK mengaku kesilapan Muhyiddin lupa bagi duit kepada Felda. Ini satu pendedahan yang luar biasa dan anda pasti juga tertarik dengannya. Dengan kata lain, beliau berkata, bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin ini berkata, beliau mengakui bekas Perdana Menteri itu tidak sempat menyediakan geran tahunan kepada Felda. Dia orang kata Tan Sri Muhyiddin Yassin tak sign geran untuk Felda sebanyak RM990 juta setahun. Itulah kesilapan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kata beliau. Lupus hutang peneroka, tapi
tak bagi duit kepada Felda. Ini satu pendedahan yang menarik perhatian kita semua. Mereka ni lupa kot, kata beliau. Selepas lupus hutang tahun 2021, maka geran tahunan kepada Felda paling awal pun bermula tahun 2022. Muhyiddin terpaksa berhenti pada tahun 2021 sebab digoncang oleh puak-puak depa. Macam mana Muhyiddin nak sediakan geran tahunan kepada Felda untuk tahun 2022, 2023 dan 2024 dan seterusnya? Kalau dia dah berhenti tahun 2021, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Saudara-saudara sekalian, jadi dengan ini masih beranikah Muhyiddin Yassin menghadap saman daripada Anwar Ibrahim sebanyak 200 juta tersebut? Walau bagaimanapun, terkini yang kita temui ialah Muhyiddin Yassin mungkin akan meneruskan tindakan saman terhadap Anwar Ibrahim dan bersedia. Beliau kata dia tidak akan takut untuk bersedia menghadapi tuduhan ataupun saman fitnah 200 juta daripada Anwar Ibrahim. Walaupun dengan pengakuan SUSK ini, ianya kelihatan seakan-akan menyebelahi Anwar Ibrahim. Dan menarik lagi, Muhyiddin pada waktu itu bukan Menteri Keuangan. Marzuki juga memberikan alasan Muhyiddin bukan Menteri Keuangan untuk menandatangani surat memberikan wang kepada Felda. Katanya, bukan Muhyiddin sepatutnya menyediakan keuangan untuk Felda, tetapi Menteri Keuangan. Satu lagi, yang nak sediakan geran tahunan kepada Felda ini ialah Kementerian Keuangan. Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Keuangan ke? Soal beliau lagi. Yang ini saya kena ulas sikit mengenai akta fungsi menteri, katanya. Di bawah akta ini katanya setiap menteri ada bidang kuasa masing-masing. Perdana Menteri tak ada kuasa untuk buat apa-apa perkara yang berada di bawah bidang kuasa Menteri Keuangan. Apalagi nak sign dokumen yang sepatutnya Menteri Keuangan sign, katanya lagi. Ini bermaksud apa yang berlaku lebih mengejutkan kita. Rupa-rupanya memang betul Muhyiddin tak lagi sign. Dan itu bukan hak beliau untuk menyain. Jadi saudara, dengan pengakuan ini, pada pendapat anda, ada peluangkah Muhyiddin Yassin untuk menang saman terhadap Anwar Ibrahim sebanyak 200 juta tersebut? Pada pandangan saya, dengan sudut pengakuan ini, kita dapat melihat serba sedikit sedang berat sebelah kepada Anwar Ibrahim, sedang menyebelahi Anwar Ibrahim. Adakah perkara ini akan berakhir dengan perbincangan di luar mahkamah atau sebaliknya? Kita pun tak tahu. Yang pentingnya, pengakuan Datuk Marzuki Muhammad ini, beliau mengatakan Muhyiddin tidak sempat menyediakan geran tahunan dan dia kata itulah kesilapan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Lupus hutang peneroka tapi tak bagi duit kepada Felda. Diorang kata Muhyiddin tak sign geran untuk Felda sebanyak 990 juta setahun. Itulah kesilapan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kata beliau lagi, mereka lupa kod selepas lupus hutang tahun 2021. Maka geran tahunan kepada Felda paling awal pun bermula pada tahun 2022. Bukan salah Anwar Ibrahim, tapi mungkin salah mereka yang bersekongkol sehingga jatuh dan jatuh lagi kerajaan. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sanusi sepatutnya tidak bertanding dalam PRN akan datang ini dan dia diarah supaya tidak bertanding lagi. Namun demikian, kerana keputusan demi keputusan daripada PAS yang mengatakan beliau tetap akan dibuat menjadi calon, maka sebenarnya itu merugikan PAS. Sanusi berpotensi didapati bersalah, memberinya kemenangan suatu pembaziran. Walaupun telah didakwa di mahkamah di bawah akta hasutan, selain bakal disiasat pula oleh SPRM berhubung isu Nadir Bumi, PAS dilaporkan tetap akan meletakkan Sanusi Madnor sebagai calon pada PRN akan datang ini. Namun, saudara-saudara sekalian yang mendengarkan ulasan kali ini, anda harus share video ini kerana memberi undi kepada Sanusi, memberi kemenangan kepada Sanusi adalah satu pembaziran. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man ketika dipetik berkata, Sanusi akan tetap diturunkan sebagai calon dalam PRN Kedah.
Bahkan, kata beliau, Menteri Besar sementara itu setakat ini kekal sebagai taruhan utama dalam usaha PN mempertahankan Kedah daripada dirampas pihak lawan. Insya Allah, sehingga kini beliau masih calon utama PAS, akan kekalkan beliau, kata beliau. Mengikut fakta, kes mahkamah yang dihadapi Sanusi adalah amat serius kerana menyentuh hal paling sensitif dalam isu 3R, yaitu memperlekeh dan mempertikaikan kebijaksanaan Raja-Raja Melayu. Yang diperlekeh dan dipertikai itu pula bukan setakat seorang raja, tetapi dua orang raja, yaitu Sultan Selangor dalam hal melantik Menteri Besar yang di Pertuan Agong pula berkaitan titah penubuhan Kerajaan Perpaduan. Tidak pernah ada mana-mana pemimpin Melayu hanya didorong oleh kepentingan politik sanggup bersikap celupar serta biadab kepada dua raja sebagaimana Sanusi lakukan ini. Berdasarkan serius dan sensitifnya isu yang disentuh Sanusi, selain berdasarkan fakta dan logik akal, agak sukar sebenarnya untuk Sanusi terlepas daripada dikenakan hukuman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kedua-dua pertuduhan dikenakan terhadapnya ialah mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Sama yang buah hukuman denda sehingga RM 5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Dalam hal ini, jika PAS Semenanjung menghormati atau menjunjung penghormatan yang tinggi kepada raja, langkah terbaik ialah mereka tidak meletakkan Sanusi sebagai calon dalam mana-mana pilihan raya sehingga kesnya selesai. Membenarkan lagi Sanusi bertanding hanya mengundang risiko lebih tinggi, kerana jika menang dan kemudian didapati bersalah dan didenda melebihi RM2.000 oleh mahkamah, kedudukannya sebagai adun tergugur secara automatik. Selepas tergugur kedudukan sebagai adun, beliau sekaligus perlu meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Kedah. Pilihan selepas itu, satu pilihan raya kecil terpaksa diadakan semula. Tidakkah ini suatu pembaziran namanya? Untuk mengelakkan pembaziran masa, tenaga dan wang berikutan pendirian PAS tetap juga mahu mengekalkan lagi Sanusi bertanding, kebijaksanaan kini terletak di tangan pengundi-pengundi Kedah. Amat terpuji jika Sanusi tidak lagi diberikan undi kemenangan. Sama ada dengan memberi peluang kepada parti lain, minta parti lain pula memerintah Kedah atau mengalahkannya sebagai adun, tetapi kekal memenangkan PAS, maka rakyat negeri itu akan beroleh menteri besar lain yang lebih berwibawa, tidak merapu dan tidak mencemar institusi raja seperti perlakuannya yang memalukan itu. Saudara-saudara sekalian, apa yang pentingnya kali ini ialah adakah Sanusi akan diberikan kemenangan yang membazirkan? Sila tinggalkan ucapan Anda, komen Anda dalam ruangan komen, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Petang ini, Sanusi putar belit dua kenyataan berbeza. Saudara-saudara sekalian, Angkatan Muda Harapan menyifatkan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur, melakukan dua kesalahan nyata dan jelas berhubung kes menghina Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Ketuanya Daniel Al-Rashid Harun berkata, kesalahan pertama adalah kenyataan yang diucapkan oleh penyandang Dewan Undangan Negeri Dun Jenari itu yang menghina institusi kesultanan semasa berceramah di Selangor. Kesalahan kedua, katanya, Sanusi menyatakan telah mengemukakan surat permohonan maaf kepada Sultan Selangor, tetapi ketika dihadapkan ke mahkamah, Menteri Besar Kedah itu mengaku tidak bersalah pula. Menurutnya, persoalan yang timbul adalah kenapa Sanusi mengaku tidak bersalah
sedangkan beliau telah meletakkan satu asas bahwa dia sudah memohon ampun kepada Sultan. Apa semua ini tuan-tuan? Kalau sudah mohon ampun, sepatutnya sudah dikira bersalah. Sebaliknya, Sanusi bertindak biadab sekali lagi di Mahkamah Session Selayang dengan mengaku tidak bersalah. Ini satu perkara yang kita semua, terutama anak-anak Selangor, tidak boleh terima. Katanya ketika berucap pada Himpunan Daulat Tuanku Pertahan Institusi Diraja yang dianjurkan Pemuda Barisan Nasional BN Selangor dan Pemuda Pakatan Harapan PH Selangor di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah pada Jumaat. Perhimpunan tersebut disertai beberapa buah pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam dan dihadiri lebih 100 penyokong. Hadir bersama Ketua Pemuda UMNO Shah Alam Muhammad Hafiz Rahman. Mengulas lanjut, Daniel berkata, anak-anak Selangor mahukan Sanusi dihukum seadilnya dengan tindakan politik murahan dibuatnya. Tegasnya, rakyat Selangor menolak sekeras-kerasnya parti atau pemimpin politik sumbang yang gemar membuat tohmahan dan pertuduhan melulu. Malah menurutnya, cacian yang dilemparkan ke atas Sultan Selangor adalah satu perbuatan melampau. Sementara itu, Daniel berkata, satu memorandum akan dihantar ke Istana Shah Alam Shah pada Isnin ini bagi menyatakan sokongan penuh kepada Sultan Selangor. Katanya, memorandum itu akan ditandatangani oleh pemimpin parti politik dan NGO yang menjunjung kasih kepada institusi Kesultanan Selangor. Kami akan memastikan tekanan demi tekanan diberikan kepada Sanusi dan Perikatan Nasional PN. Ia diharap dapat memberi pengajaran kepada semua agar sama sekali tidak menyentuh isu 3R, yaitu agama, raja, dan kaum apabila berpolitik, ujarnya. Sementara itu, Muhammad Hafiz berkata, Sanusi seharusnya menunjukkan contoh tauladan baik berdasarkan reputasinya sebagai pemimpin tertinggi. Tegasnya, Menteri Besar Kedah itu harus faham apa yang boleh disentuh ketika berucap atau berkempen. Sanusi perlu tunjuk contoh yang baik kepada kumpulan pengundi muda atau undi 18 yang baru hendak berjinak dengan dunia politik. Tunjukkan politik bersih kepada kumpulan pengundi baharu dan bukannya secara mencaci atau memaki hamun. Oleh sebab itu, kita mahukan Sanusi dikenakan tindakan tegas dengan apa yang telah dia lakukan, ujar beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, memang mengejutkan kita apabila kenyataan ini nampaknya terlepas pandang oleh ramai orang, yaitu dua kesalahan nyata dilakukan oleh Sanusi berhubung kes menghina Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Menurut Ketua Angkatan Muda Harapan, Daniel Al-Rashid Harun, kesalahan pertama ialah kenyataan yang diucapkan oleh penyandang Dewan Undangan Negeri Dun Jenare itu yang menghina institusi kesultanan semasa berceramah di Selangor. Kesalahan kedua, katanya, Sanusi menyatakan telah mengemukakan surat permohonan maaf kepada Sultan Selangor. Tetapi ketika dihadapkan ke mahkamah, Menteri Besar Kedah itu mengaku tidak bersalah pula. Menurutnya, persoalan yang timbul adalah kenapa Sanusi mengaku tidak bersalah. Sedangkan beliau telah meletakkan satu asas bahwa dia sudah memohon ampun kepada Sultan. Apa semua ini? Kalau sudah mohon ampun, sepatutnya sudah dikira bersalah. Sebaliknya, Sanusi bertindak biadab sekali lagi di Mahkamah Session Selayang dengan mengaku tidak bersalah. Ini satu perkara yang kita semua, terutama anak-anak Selangor, tidak boleh diterima, kata beliau dalam perhimpunan Himpunan Daulat Tuanku hari ini. Sebelum kita berpisah untuk isu kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu kali ini. Adakah Anda juga telah terbuka minda, terbuka hati, dan terfikir tentang perkara ini? Sanusi putar belit buat dua kenyataan berbeza.
Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Ikuti terus ulasan selepas ini.